ilmu sains Ustaz, betul. Dia apa? Okay, agak umum kan. Jadi macam Islamisasi sains kan. Dia macam banyak berkaitan dengan ilmu sains dari sudut biologi. So macam dari sudut macam kita ada sains teknologi maklumat, sains matematik, sains kimia dan sebagainya kan. Saya tak nampak mungkin ada video Ustaz boleh bagi contoh kan. Macam mana, apakah bentuk Islamisasi untuk subjek-subjek ataupun kos-kos sains tersebut, macam sains teknologi maklumat, sains. Sebab kita nampak macam banyak berkaitan dengan biologi, macam kalau genetik, evolution dan sebagainya kan. Kalau fizik pun adalah, kalau sebelum ni saya belajar masa sekolah macam definition energy kan, cannot be destroyed and cannot be created kan. Jadi kita punya cikgu tu dia Islami kan, so dia betulkan balik kan, benda tu berlawan dengan akidah sebab energy juga makhluk. Okay, tapi kalau dari sudut yang tadi saya cakap, sains matematik, kimia dan sebagainya tu, macam mana bentuk Islamisasi untuk subjek-subjek tersebut? Okay, selesai. Tanya Wadihah ni. Saya kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada penceramah. Okey, saya nak belah sikit tentang Islamisasi. Siapa mana yang tanya tadi? Aisyah. Okey, Islamisasi maksudnya Islamisasi dalam bidang pengajian kita sekarang ni, itu maksudnya kan? Maknanya macam kita nak apply Islamisasi itu. Okey, perkembangan Islamisasi di Malaysia ni belum berkembang lagi. Tapi kalau nak rujuk tentang Islamisasi pengajian Islam dan sains, salah satu pensyarah yang mengembangkan Islamisasi sains, subjek sains di Malaysia adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Barus di UIA. Dia yang bertanggungjawab untuk mengislamisasikan penawaran khusus di UIA, dan kami mengambil inisiatif untuk adapt apa yang dia dah buat di UIA. Okey, dan insya-Allah untuk semakan kurikulum pengajian Islam dan sains, kita akan cuba untuk terapkan Islamisasi dalam konteks biologi, fizik yang di-mention tadi Contohnya macam kalau kita cakap pasal biologi ataupun fizik, kita tidak pisahkan daripada pengajian Islam. Sebagai contoh, kalau ada etika dalam bidang sains dan teknologi, kita apply etika biologi dalam pengajian Islam, etika pengajian Islam dalam biologi, contoh. Okey, dan juga subjek-subjek yang berkaitan lah, contoh falsafah. Okey, macam apa? Maknanya kalau kata falsafah Islam, kita tidak asing di sini sahaja. Maksudnya dalam bidang fizik, kimia, bio, kita cuba terapkan falsafah tu dalam bidang masing-masing. Maknanya setiap pengkhususan tu dia ada Islamisasi dia. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita akan cuba laksanakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Syed Muhammad sebagai pengurusi majlis ini. Okey, soalan saya berkenaan dengan Islamisasi juga. Cuma Islamisasi dari sudut bagaimana kita nak menerapkan sesuatu daripada sifat orang dia dah pegang, kebanyakan orang dia pegang ilmu sains ni sebagai neutral. Jadi kita nak terapkan nilai Islam tu daripada kosong. Maksudnya bukannya kosong, maksudnya bila diorang dah pisahkan yang dikatakan ilmu sekularisme ni, sains, Islam. Jadi apakah step ataupun langkah awal supaya idea yang telah dipegang tu tidak terbawa kepada generasi seterusnya? Idea golongan yang memisahkan ilmu lah, Ya. dengan melihat sains tu neutral. Ya. Saya jadang begini, ini untuk generasi seterusnya, bincangannya orang tadi dah berpegang lah, mudah cakap ni dah ada pencerah yang pegang pada logical positivism sebagai contoh.
kita nak kontrol agar ideologinya tu tak turun kepada kita dan kawan-kawan kita lah yang belajar dengan dia ni. Ambil subjek ngawal lagi. Ambil juga lah. Tapi lebih asas lagi pada pendapat saya ialah untuk menyediakan asas kefahaman agama yang lebih kukuh kepada kepada generasi seterusnya itu, menyediakan asas pengajian agama dengan maksud memahami asas, bukan setakat asas dia tak boleh setakat asas lah, perbincangan akidah yang lebih mendalam. Bagi saya nak cadang gitu, mula dengan kefahaman akidah tu, bukan mula dengan bolehlah juga mengajarkan ilmu sains yang telah diislamkan. Cumanya ilmu sains yang kononnya telah diislamkan tu tak ada lagi lah buat masa ni. Tak buku teks yang siapa mana subjeknya apa dan siapa pengajarnya. Tak ada lagi lah. Di UAE tu mungkin dah ada lah. Di UM ni sebagai silibus yang dah terkandung dalam silibus elemen Islam itu belum ada dengan lebih luas. Mungkin ada tu berdasarkan pensyarah tadi memahami macam disebut apa tadi ni. Dia dalam konten pengajarannya dia terpaksa mengajar mengikut perspektif moden. Tapi dalam huraiannya tu disebabkan dia ada kesedaran Islam, maka dihuraikan ditambah dengan penambahan oleh pensyarah itu sekali. Dan poin saya tadi, soalannya tentang bagaimana cara. Jadi kalau nak mulakan terus dengan subjek yang telah diislamkan, sedangkan subjek yang kononnya telah diislamkan itu tak ada lagi. Saya cadangkan mulakan dengan pelajar tadi ni diberikan kefahaman agama yang lebih mendalam lagi. Saya cadangkan itu. Dan sudah itulah perlu dimulakan dengan pensyarah lah sepatutnya. Tapi kalau dah pensyarah itu dah memang terpengaruh betul dengan saintisme dan sebagainya tadi ni, banyak pula lah cabaran. Daripada kita nak bentuk buluh yang dah tua, kita bentuk buluh anak robong ni lebih mudah lah, gitulah dari satu sudut. Tapi poin saya dengan ilmu agama yang lebih mendalam, kesedaran itu luas. Saya ingat zaman sekarang kesedaran di kalangan semua, bukan setakat kita di pengajian Islam ni, malah kawan-kawan di Fakulti Sains, Engineering dan sebagainya ada kesedaran. Cumanya nak cari ruang untuk belajar ilmu agama yang lebih mendalam. Kelas pengajian banyak, memanglah ada banyak, boleh dicari. Mungkin masa tak sesuai, mungkin bentuk persembahan itu jauh sangat, tak relevan dan sebagainya. Asas bahasa Arab kekurangan. Itu cabaran-cabaran yang ada lah, yang terpaksa kita ni. Cuma cadangan saya tadi, kalau khusus one-to-one kita dengan ada seorang kawan kita tadi ni yang dah nampak mula terpesong dengan tafsiran-tafsiran moden tadi, Newtonian fisik ke, evolusi ke apakah, mula membincangkan balik asas akidah dan kalau boleh pergi lebih dalam lagi lah. Tapi pada benda-benda yang kononnya macam saya sebutkan tadi, kalau kita ada angkat isu zoni juga, perdebatan tu akan terus berpanjangan. Pendapat saya begitulah. Atau mungkin ada pendapat ni saya. Assalamualaikum, saya Syahira Uzami dari Pengajian Islam dengan Sains, Pengurusan Genetik. Saya ingin tanya tentang soal kausaliti. Kan macam yang seperti Dr. cakap tadi, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah percaya yang memberi kesan tu hanya Allah. Maksudnya macam contoh kalau kapas bertemu dengan api, yang membakar itu adalah daripada, maksudnya pakaiannya pada Allah. Soalan saya,
ada orang dia menggunakan hujah Imam Al-Ghazali ni untuk menolak ikhtiar perubatan moden seperti contohnya amil vaksin untuk mencegah penyakit yang sepatutnya sudah lumpuh. Sekarang dah ada penyakit yang dah lama tak ada tu kini muncul balik. Maksudnya dia menggunakan maksudnya dia menolak vaksin tu kerana dia kata vaksin tu bukanlah yang menyembuhkan ataupun yang membuang. Maksudnya dia menolak benda tu dengan menggunakan hujah Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ada orang dia walaupun tidak menolak ikhtiar, tapi dia gunakan hujah yang sama untuk memperkenalkan pseudosains ataupun sains palsu. Maksudnya perubatan yang tidak diiktiraf sains. Contohnya sebab dia kata yang memberi kesan untuk Allah. Jadi dia macam memperkenalkan alat-alat yang pelik-pelik yang tidak diiktiraf dengan mengatakan itu juga sebahagian daripada ikhtiar. So macam saya nak tanya macam konsep kausaliti dalam Islam ni bagaimana dan sejauh mana ikhtiar hamba tu dan boleh macam ikhtiar hamba dan kausaliti dalam Islam. Terima kasih. Kalau dia ambil pendekatan macam tu, firstnya dia salah faham lah dengan apa yang Imam Ghazali ajar. Dan dia tak baca pula Imam Ghazali sebenarnya tu. Dia andai dan dia sandarkan secara salah lah kepada Imam Ghazali. Yang Imam Ghazali bincang tentang sebab musabah ini fokus kepada masalah di kalangan ahli falsafah yang menolak mukjizat yang berlaku sekarang. Dr. Rana Dajani yang kita jemput untuk bagi ceramah tahun depan, dia tak faham mukjizat sebagaimana difahami oleh para ulama. Bila saya tanya soalan dia tentang mukjizat, dia kata yet to be discovered law of nature. Dia ada undang Nabi Ibrahim terbakar itu adalah peraturan alam, undang alam yang boleh membawa kepada Nabi Ibrahim tak terbakar tu. Cumanya undang-undang tu belum ditemui, belum discover. Discovery belum dibuat. Itu fokusnya. Dia begini, dia bukan nak mensabitkan, Imam Ghazali bukan berusaha nak menyatakan ataupun nak menegaskan bahawa tidak ada hukum sebab dan akibat. Imam Ghazali bukan nak kata macam tu. Imam Ghazali cuma nak katakan jangan mengiktiraf bahawa bagi setiap akibat ada sebab dan bagi setiap sebab ada akibat, sehingga menafikan mukjizat dan karamah, benda-benda al-khariqah lil 'adah yang berlaku kepada manusia. Apabila berlaku kepada Nabi, kita panggil dia mukjizat. Berlaku kepada para wali, kita panggil dia karamah. Berlaku kepada orang biasa lain, kita panggil dia istidraj. Yang benda itu berlaku, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat kepada manusia lah, dan berlaku sampai sekarang ni. Cerita-cerita yang berlaku kepada para wali. Kita bukan nak besar-besarkan cerita para wali itu. Okey. Para wali yang dapat dengan mudah pergi Tanah Haram sebagai contoh, pergi ke Masjidil Haram. Itu kita biasa dengar. Yang bila kita bincang dari sudut akidah, kita tak tolak kemungkinan benda itu berlaku, sebab kita terima dia sebagai karamah. Yang konsep karamah itu yang kita kena terima. Dan bukan kita nak bincang masalah hebat manusia itu, kita nak bincang Allah boleh bagi kurniaan itu kepada makhluk dia yang hebat dan istidraj itu kepada makhluk dia yang zalim diberikan kehebatan tu. Fir'aun tak nak sakit tu contoh istidraj. Fir'aun tak pernah sakit. Yang dia tak munasabah jugalah kalau dilihat dari sudut hukum sebab akibat secara mutlak. Tak benda-benda yang berlaku kepada para wali tadi ni. Itu yang fokusnya yang Imam Ghazali nak tekankan. Bukan dia nak nafikan hukum sebab akibat. Dan bila orang salah faham tentang hukum sebab akibat itu akan membawa dia kepada kononnya tawakal yang mutlak tadi ni. Tapi memang ada perbincangan tu, tawakal dalam kitab tasawuf memang ada bincang. Saya baca kitab Abu Talib Maki sebagai contoh.
Abu Talib maki bila dia bincang tentang tawakal, di mana ahli sufi bila sampai kepada satu tahap dia tidak lagi berhajat kepada sebarang makhluk untuk, contoh dia sakit dan dia tak berharap kepada sebarang makhluk lagi untuk nak menyembuhkan sakit dia tu, dia hanya minta Tuhannya. Dalam kes Nabi Ibrahim tu sebagai contoh, jalan cerita Nabi Ibrahim tu, malaikat Jibril turun main tanya Nabi Ibrahim, ada hajat apa tak? Nabi Ibrahim kata dengan hang tak ada hajat. Dengan hang tak ada. Daya hang tak turun pun Tuhan lah, Allah lah yang tak turun tu. Tak yang suruh tanya tu. Bukannya Jibril saja main ikut-ikut dia. Tapi tu, walaupun dengan perantaraan Jibril tu, Nabi Ibrahim kata tak mau. Kalau Allah nak ni nak masuk orang nak bakar api ni, dia duduk tengah umbul api yang besar. Umbul api itu seminggu baru padam. Di situ dah Nabi Jibril mari tanya dan dia tak berhajat apa-apa. Maksudnya ketika itu kalau bakar tadi matilah, sakit-sakitlah. Ikut apa yang Tuhan tentukan lah. Begitu. Itu satu level lah, yang level itu bukan untuk kita nak bawa kepada masyarakat awam. Kita tak nak bincang benda tu. Kepada orang sakit, ayah kita sakit, tawakal lah. Abu Talib maki sebut macam ni kisah Nabi Ibrahim macam ni. Tak payah mencari ubat. Yang sebenarnya tak ada duit nak tolong ayah beli ubat. Itu satu bab lain lah. Itu bab isu lain. Level para ahli sufi. Cuma ada perbincangan tu dalam ilmu tasawuf. Cuma untuk masyarakat awam, kita bukan nak guna pendekatan tu, tawakal tahap tu lah. Tapi untuk masyarakat awam, kita nak tegaskan bahawa bila ada masalah, carilah penyebab untuk nak menyelesaikan masalah tu. Penyebab untuk nak menyelesaikan masalah, bukan takat masalah nak dapat kejayaan, carilah penyebab kepada mendapat kejayaan tu. Nak dapat flat macam buku kan, masuk kelas macam buku dan sebagainya. Nak boleh nak tawakal lah. Aku nak tidur je sepanjang semester ni dengan tawakal kepada Allah, insya-Allah Tuhan akan bagi aku flat hujung semester ni. Kalau ada siapa-siapa ahli sufi dalam kalangan kawan kita yang buat macam tu, beritahu kat saya nak ambil buku kepala. Kalau dia ahli sufi dia salah faham tu, salah faham macam tu. Okey, usaha tu kena, ikhtiar tu kena usahakan. Itu satu kewajipan yang benda yang wajib kita usahakan. Jadi hujah tadi tak dapat digunakan sebab dia salah faham berkenaan dengan sebab hukum sebab akibat itu. Salah faham uraian Imam Ghazali sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan pseudosains. Kalau isunya sejauh mencari ikhtiar yang lain dan sama ada ikhtiar yang lain itu nak dipanggil pseudosains atau bukan ilmu sains yang muktabar, yang diterima, saya secara peribadi saya tak ada masalah. Kalau isunya pada amalan ataupun pada kaedah perubatan itu, sama ada kaedah tadi nak diiktiraf sebagai kaedah yang saintifik atau bukan saintifik. Orang yang melakukan kaedah itu dia mendakwa kaedah ini saintifik, dan ahli sains semuanya tak mengiktiraf dan menganggap itu sebagai pseudosains lah. Ada. Kalau itu isunya, saya sebagai orang yang bukan dalam bidang sains dan tidaklah berkehendak untuk mempertahankan ilmu sains sebagai satu bidang ilmu yang begitu ataupun begini, saya tak ada apa-apa masalah. Dan daripada sudut agama, saya rasa tak ada apa-apa isu di situ. Kalau isunya ialah pada kaedah tadi ini nak dipertahankan sebagai saintifik ataupun tidak. Tapi kalau isunya pada mencari ikhtiar itu tak perlu bergantung kepada sama ada kaedah tadi saintifik ke, kaedah itu tak saintifik ke. Sakit ke, bila kita sakit, cari ikhtiar, carilah pada jalan apa pun sejauh yang diizinkan oleh syarak. Gitu. Dr. Zarina ada bawa
tahun lepas, 2 tahun lepas, seorang profesor dari Indonesia, Prof. Amin, nama Prof. Saya ingat nama dia, kena barah otak, dan bila dibedah buang itu, sebesar telur ada dalam kepala dia tu. Dan antara pendekatan dia tak tolak lah pendekatan perubatan moden tu, tapi antara pendekatan tambahan yang dia gunakan ialah berzikir. Isterinya cerita mereka satu keluarga tiap-tiap malam berkumpul dan berzikir tiap malam. Selawat syifa tu antaranya. Dan berzikir sebagai pendekatan tambahan lah. Gitu. Dan sama ada pendekatan itu nak diiktiraf sebagai saintifik tak saintifik, itu bagi saya tak jadi isu lah. Poin saya ialah pada mencari ikhtiar tambahan. Itu saya rasa sesuatu yang boleh saja kita usahakan. Lainlah pergi jumpa dengan bawang, cari jin, percaya kat jin, minta kat pokok, tu lain cerita kan. Itu cari ikhtiar juga tu, tapi ikhtiar yang tak diiktiraf syarak. Saya rasa begitu. Jalan dengan jin ni pun ada macam-macam jalan lah. Cara nak kawan dengan jin, orang bidang jin tu dia bincang, dia tak sini bab tu. Kalau itulah isunya, cuma saya tak pasti isu sebenar tadi kat mana. Dia telah menolak satu jalan ikhtiar lah kalau macam tu. Menolak jalan ikhtiar tak boleh lah macam tu. Dia tak percaya kat Tuhan sebenarnya tu. Tak. Saya masukkan begini. Saya masukkan begini. Tuhan ni dia nak bagi apa-apa kat kita melalui pelbagai cara, wasilah. Cara dia nak bagi tu bukan tiba-tiba turun nasi depan mata. Boleh, bukan tak boleh Tuhan nak buat macam tu. Tapi kita sendiri nak kena cari makan tu. Tak. Tapi kalau kita elak salah satu cara, tak, kita bersumpah seumur hidup tak mau pergi gunuri, sedangkan salah satu nak isi perut kita, nak masukkan rezeki dalam badan kita ni ialah dengan pergi gunuri bila orang jemput tu. Tak. Tapi sebab tak tahulah apa faktor masalah dia dengan kenduri, dia bersumpah sama hidup tak mau pergi kenduri. Salah lah tu. Tak. Sedangkan itu jalan yang halal lah. Jalan yang halal. Macam tadi lah berubat, pergi berubat di hospital. Itu jalan yang halal. Tapi dia menolak jalan yang baik itu. Apatah lagi kalau biasalah batuk ke apa-apa, pergi dengan doktor, makan ubat apa semua tu. Isunya mungkin tak sangatlah kalau setakat batuk, katakan ada mengidap leukemia kan contohnya. Penyakit kronik lah tu, leukemia yang dalam perubatan moden ada kaedah mengubat kan. Sum-sum tulang ke apa-apa tu. Yang sejarah menunjukkan kaedah perubatan moden itu adalah yang tak berjaya. Banyaklah yang berjaya tu. Adalah yang mati seorang dua tak berjaya juga tu. Tapi kebanyakan ada kes yang berjaya yang menunjukkan jalan itu bila dipilih Allah bagi kesembuhan, tapi dia tolak jalan tu. Itu yang saya maksudkan dia tak percaya kat Tuhan tu. Sedangkan sejarah ilmu yang ada pada manusia, pengalaman dia sendiri dah menunjukkan bahawa Allah bagi kesembuhan melalui jalan yang berbagai itu yang saya maksudkan tak percaya kat Tuhan. Itulah. Atau ada respon lain? Kalau macam kes tadi tu kan, sebenarnya dia kata kalau dia tolak jalan tu, tapi dia yakin dengan jalan yang ada, adakah tu boleh? Kerana dia mengambil ikhtiar lain. Saya tak nak salah pada mencari ikhtiar lain itu. Tapi saya dalam hati orang tak tahu lah. Nak kena faham dia tolak tu sebab apa? Itu yang kita nak tahu tu. Tak.
kalau tolak macam tadi kes Jibril tadi ni, kes Nabi Ibrahim dengan Jibril dalam bentuk kefahaman yang macam tu, tolak segala ikhtiar. Sebab apa? Sebab betul-betul nak gantung dengan Tuhan saja. Tak apalah, itu ada bentuk huraiannya. Tapi dia tolak tadi sebab apa? Sebab apa? Takut dia salah faham dengan ilmu sains moden, bidang perubatan moden. Dia salah faham, dia ingat semua ini khurafat ke bid'ah ke. Dia ingat ini ciptaan barat ke, ilmu yang datang daripada orang kafir ke apa ke. Tolak secara membuka-tuli begitu. Itu yang saya bimbang, kena bincang dia punya sebabnya. Tak tahu kan macam mana lah? Tak tahu macam mana? Ya. Kalau tadi macam isu tadi lah yang berkaitan Nabi Ibrahim, mungkin dia merasakan tidak puas ketika melibatkan manusia, mana sehingga akan membawa kepada dia menyamakan Nabi dengan manusia yang biasa yang lain. Contohnya macam dari segi konsep kalau katakan makan nasi 3 pinggan, mungkin orang tu tak kenyang. Mungkin orang lain pula dia makan 3 pinggan tapi dia kenyang. Maksudnya di situ dia rasa tak puas. Maksudnya sekadar adakah hanya sekadar itu, maksudnya sebabkan mungkin kita contoh macam sebab akibat kan. Jadi tidak semestinya sebab itu berlaku dengan adanya akibat. Sebab akibat bergantung pada sebab. Jadi dia merasa tidak puas lagi, jadi mencari kenapa orang yang makan 3 pinggan dan sepatutnya kenyang tapi dia tak kenyang. Adapun orang yang tak makan 3 pinggan pun tapi dia kenyang. Jadi disebabkan dia terasa tidak puas hati, jadi dia mencari sebabnya. Contohnya macam dalam kajian, kalau kajian yang terkini mana mereka mengatakan orang yang tidak kenyang itu disebabkan rejim, iaitu daripada single nucleotide polymorphism, di mana ada dalam gen manusia itu yang mengawal kelaparan ataupun tidak. Kalau katakan dia ada gen tersebut, maksudnya dia cepat metabolismenya. Jadi mereka rasa tidak puas hati. Jadi sebabkan itu mereka nak mengkaji lagi, nak mencari sebab causes of the daripada perkara itulah. Itu juga macam mungkin doktor yang tadi tu, mungkin dia nak dapatkan maklumat lanjut tentang mungkin masalah dari segi Nabi dengan manusia biasa, maksudnya dia bukan Nabi lah. Allah. Boleh lah kalau tak puas hati nak cari dia perbincangan dalam konteks ilmu falsafah. Bila disebutkan sebab ataupun illah dalam istilah Al-Kindi, dia bincang di kitab fi falsafatil ula, dan dia definisikan falsafah itu ialah mengetahui illah, dan illah itu dia bahagikan. Aristotle pun ada buat yang sama. Penyebab ni dia boleh kita kategorikan lagi. Yang kita nak bincang Allah sebagai penyebab tu, dia masuk dalam kategori illah mutamimah, penyebab yang paling lengkap sekali. Tapi di sana ada juga dibincangkan illah fa'ilah sebagai contoh, atau illah surah. Dia ada satu lagi illah, satu kategori lagi. Yang bila saya tengok huraian Al-Kindi itu, dia bincang tentang illah fa'ilah ataupun illah surah atau illah surah tadi. Sebagai contohnya, dia bukan nak menjawab soalan why, soalan mengapa, soalan limaza, bukan itu. Adapun illah mutamimah itu yang betul-betul menjawab soalan limaza. Adapun illah fa'ilah ataupun illah surah tadi, ada satu lagi yang saya ingat illah, kategori illah tu, dia menjawab soalan kaifa, menjawab soalan madza, iaitu macam sains lah. Sains itu sebenarnya menjawab how, bukan menjawab why secara mutlak. Gitu. Dia memanglah kita boleh tanya mengapa hujan turun, why, dan jawapannya tadi ni sebab awal bergerak, sebab kondensasi, sebab macam-macam lah. Saya tak tahu benda tu.
yang sebenarnya walaupun soalan itu bertanya mengapa dan dikemukakan jawapan yang macam tu dan orang terima pun jawapan tu. Sebab apa? Sebab dia juga menguraikan ailah menguraikan sebab, tapi dalam bentuk tadi ni dalam bentuk fa'ilah lah sebenarnya, dalam bentuk bagaimana sesuatu itu berlaku. Gitulah poin-poin saya berdasarkan huraian Al-Kindi tadi ni. Bila dia kata ailah itu ada banyak kategori, bila kita nak buat kajian, kita rasa tak puas hati, memang betul lah boleh berlaku rasa tak puas hati. Sebab ailah yang ditemui tadi, jawapan tadi ni bukan sebenarnya menjawab how atau why. Ada. Mungkin yang dia nak cari bukan why sebenarnya, walaupun dia tanya mengapa, dia nak tanya bagaimana sebenarnya. Ataupun dalam kajian dia tu sebenarnya menjawab bagaimana je. Yang betul-betul mengapa tu tak ditemukan jawapan. Ustaz Wan Zuhaini ajar saya ailah mutamimah ni, dia memang dia bergantung macam kewujudan. Dia baca kitab Ibn Khaldun kalau tak silap saya. Dia tu tokoh yang dia baca tu kalau tak silap saya Ibn Khaldun tunjuk contoh macam sebab apa manusia itu wujud. Sebab ada mak ayah tu wujud sebab tok naik sampai ke Nabi Adam. Dan sebab apa Nabi Adam wujud? Sebab ada Tuhan. Itu contohlah yang bila kita nak cari mutamimah yang komplit tu, yang final cause tu. Bila nak cari yang final cause tu, bila kita kata Tuhan dalam konteks Islam, semuanya dah selesai sebab wahyu dah cerita. Apa Khaliq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ayat itu telah menguraikan bahawa final cause, first cause and final cause untuk segala-galanya ialah Allah. Jadi kita tak perlu nak kaji silsilah penyebab tu. Mak sebab ayah, sebab nek tuan dan terus naik gitu. Kita tak perlu. Kita boleh pergi langsung ke jawapan yang mutlak dia tadi ni. Yang dalam konteks Islam, bila ada panduan wahyu tu kita jadi puas hati ya. Dan itu bila saya faham hal itu, saya gunakan jawapan untuk segala benda, bukan setakat ilmu sains jawapan untuk ilmu sains malah dalam hukum makam. Sebab apa kena sembahyang? Sebab Tuhan suruh. Sebab apa soalan-soalan orang tanya sebab apa boleh kahwin 4, sebab apa tak boleh minum arak. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh. Bila letak sandarkan kepada Tuhan, dia jadi first and final cause. Dia tak pergi ke mana dah. Memang kita boleh bincang lah sebab apa sembahyang. Waktu zuhur tu, waktu tu macam tu. Kita boleh carilah hikmah dia tu. Itu hikmah ataupun falsafah di sebaliknya tu. Sebab apa anjing atau babi diharamkan, kita memang boleh carilah sebab dalam dagingnya gitu gini. Tak salah tu, tak salah. Tapi saya sendiri bila dah belajar ilmu falsafah tu, bila sebut jawapan mutamimah dia yang dekat sebab Allah tu. Dan saya pun mampu hati. Bapa tak boleh makan roti sebab Tuhan larang. Selesai. Mungkin ada orang tak puas hati lagi lah. Dia nak ada bukan jawapan kepada why, kepada how mungkin. Itu yang ada. Maksudnya struktur manusia bila dia berfikir tentang mengapa tu memang ada 4 kategorinya yang kita kena puaskan. Keempat-empat tu bagi setengah orang. Tapi macam saya sendiri puaskan yang satu, mutamimah tu dah selesai semua sekali. Tapi ada orang lah yang tak puas dengan satu tu saja. Gitu lah. Okey. Biar kot. Ada lagi? Siapa-siapa nak tambah ke nak apa-apa? Ada soalan lagi? Kita ada 2 minit lagi sebelum sesi soal jawab berakhir. Okey, jika tiada soalan lagi, kita teruskan dengan agenda seterusnya. Hadirin,
hadirat yang dirahmati sekalian, akan peladi melilit selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada kami, pihak majlis menjemput Dr. Madiha binti Baharudin, penaras program Sains Penggunaan Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, diiringi oleh saudara Syuaib Kipani untuk menyampaikan cenderamata kepada penceramah kita pada hari ini.